Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton. So hari ini chapter 13, tapi hari ini saya tak nak tunjuk progress akaun saya, tapi saya nak buat sharing method dan analisis yang saya guna sepanjang 12 tahun saya dalam bidang forex lah, daripada 2008. So sebelum ni saya saya dah janji beberapa kali nak buat, tapi saya tak sempat nak buat, dan bukan kata tak sempat juga, saya duk cari macam mana cara saya nak share saya punya method dan analisis ni. Sebab saya bukan trainer, saya tak pernah buat kelas sebelum ni, tak pernah. So yang ni sebab buat seorang-seorang depan-depan, tak jadi cancel buat lain, tak jadi cancel buat lain, boleh ulang-ulang. So kalau depan memang memang tak lah aku. Okay, so nama saya macam biasa, Ibin Nahnu. Method dan analisis ni saya link ke channel saya sebelum ni, iaitu Root to USD 30K lah. Apa kaedah saya guna, apa yang kaedah yang saya pakai, so apa teori di belakangnya. Sebenarnya saya takut juga ni, saya share hari ni, esok lusa MC account, tapi tak apalah, kalau MC sekalipun saya share jugalah. Cuma setakat daripada account saya dah grow sampai 6.5 ni, saya boleh share lah setakat mana yang boleh kan. Free je, tak berbayar. Okay, alright. So ni macam biasa yang saya explain dalam chapter-chapter sebelum ni untuk account trading saya. So kita skip So topik yang saya nak sembang dekat sini adalah teori dan juga sembang teknikal lah. Saya guna perkataan sembang ni sebab tak nak buat macam tajuk tu spesifik sangat, sebab yalah, saya bukan trainer kan. So saya cuma share apa yang ada dekat saya lah. So dari segi teori, saya akan explain tentang pemilihan time frame, baik dan buruk, mengapa, pemilihan lot, and then keyakinan analisis tu. Bila kita analisis, macam mana kita nak letak tahap keyakinan kita terhadap analisis tersebut. And then pemilihan indikator pun saya akan explain. Adakah saya guna indikator, adakah saya menggunakan EA, and then candlestick ke, baca line chart. Mungkin kalau beginner, newbies, dia kurang lah tahu pasal selain pada candlestick, sebab mostly people trader akan pakai candlestick lah, baca dan line chart sangat kurang. So saya juga akan bercerita mengenai pemilihan entry dan lot yang sesuai lah, stop loss dan juga take profit. Dari segi teknikal pula, nanti saya akan cerita direct kepada chart, kepada graph trading saya lah. Okay, pertama sekali saya nak explain pasal time frame lah. Time frame banyak kan, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, week 1 sampailah month 1 kan. So so yang kita faham, setiap candle tu depend kepada time frame yang kita pilih lah. Kalau 1 minit, mana setiap candle tu 1 minit. Kalau M5, mana setiap candle tu 5 minit. Ini saya cerita pada candlestick tu lah. So pendapat dan pandangan saya, lain orang, lain cara penilaian dia. So dalam kes ni tak ada yang betul, tak ada yang salah, mana-mana terpulang pada individu. So TF kecil ni biasa saya akan refer daripada M1 ke H1, yang tu saya anggap kecil lah. And then H4 ke D1 ni kategori besar tapi medium. Dan sangat besar ni adalah week 1 dan month 1 lah. So yang sangat besar ni saya dalam sejarah 2008 saya start So memang saya tak adalah sekali dua tengok, tak analyse pun, sebab yalah, bila kita tengok setiap candle tu satu minggu, berapa kerap dalam setahun, berapa banyak je candle yang ada. Kalau kita buka satu ruang besar tu, siap-siap dah masuk tahun sebelum dah. Okay, so yang biasa saya refer M15, H1, H4, tapi yang paling kerap adalah H1 lah. So saya memilih yang tengah-tengah. So perbezaannya, trader yang menggunakan TF kecil biasanya tujuan dia untuk scalping lah. Biasanya orang main M1, M5, sometimes M15 untuk scalp lah. Scalp ni dia maksudnya dia tangkap peak kecil lah, peak kecil dan dalam tempoh yang sekejap, makan profit sikit, atau boleh dipanggil daily trading lah ada. Okay. So manakala trader yang menggunakan TF besar adalah untuk trade yang lebih jauh, lebih panjang, lebih value take profit. So yang saya kata besar ni adalah H4 ke atas lah. So dia sebenarnya kalau M1,
5 and 15 ni, M30 dia dah macam satu hari. Kegunaan dia sebenarnya boleh pakai satu hari. Tapi kalau saya ambil H1, dia mungkin boleh pakai hari ni dan esok lusa. Tapi H4 ni biasanya dia boleh pergi sampai 1 minggu lah. D1 lebih lagi lah, D1 mungkin 2 minggu. Okay. TF besar biasanya susah atau yang tak best lah. Saya kenal saya sebagai seorang trader, macam mana saya mengadap graf. So saya ada banyak masa untuk saya mengadap graf. So saya suka H1 lah. Saya tak suka H4 D1 sebab saya nak jumpa entry point tu. Atau kalau orang main pakai indikator nak jumpa bersilang lah apa semua, lambat pada time frame yang besar. Saya tak suka tengok day 1, lepas tu compare H4, lepas tu compare H1, compare M15. Sebab pada pandangan saya, yalah selama 12 tahun lah, kaedah ni tak menjadi pun. Sebab kalau kita tengok pada D1, H4, D1 kata buy, H4 kata turun. Sebenarnya dalam kes ni dua-dua betul. D1 memberi jangka masa yang panjang. Mungkin dia kata D1 ni akan naik, tapi dia turun dulu, H4 yang betul dulu. And then lepas tu baru D1 betul. Sama juga orang menggunakan teknikal tertentu kan. Dia kata, okay, contoh Euro Japan nak naik, seorang lagi buat analisis Euro Japan turun. Dua-dua mungkin betul. Yang turun kena TP dulu, kemudian dia naik ni sampai TP pula yang buy tu. So keyakinan anda yang gagah ni, bila contoh anda buy, dia turun ni bukan turun sikit, turun gila-gila. Memang turun tak naik-naik lah orang kata. 2 minggu ke seminggu lepas tu baru naik. Tu orang kata silap lah, teknikal silap. Tapi kalau kata dalam hari yang sama turun lepas tu naik balik, should be fine lah. Especially macam saya, trader yang sebab tinggal ya. Macam saya cakap tadi, pro and cons dia, kalau ada floating negatif, kalau di time frame yang besar ni, biasanya kita tengok H4 D1 week 1 lah. Kalau silap analyze, bukan silap, macam mana saya nak cakap, graf tu tak pergi kepada analisis kita, tak pergi terus. Contoh kita buy, dia turun dulu. Kalau kita refer time frame daily H4, penat lah, dia akan floating banyak peak. Dia pergi mungkin sampai satu tahap beratus peak lah, 100 ke 200 peak. So kalau H1 pula, kalau kita silap, kita tak banyak pergi, mungkin dalam average teruk pun 50 peak, teruk lagi 100, teruk dah tu. Then maknanya kita ada jangka kesilapan kita tu. So sebab tu saya tak suka time frame yang besar. Satu lambat, satu kalau floating teruk. Memang kalau kita TP boleh pergi jauh lah. Kalau H1 ni kalau TP kita boleh average kan 50 ke 100 pip lah. Okay, mana-mana pun okay. And then yang paling penting kena jaga MM lah. Banyak yang saya temui dan pengalaman saya sendiri, kegagalan punca utama adalah MM. Maksudnya kita main tu lot dengan yang besar. Saya nak cerita detail pasal bagaimana calculation MM tu. Dia general tau. Ada orang dia suka bahagi 1000 pip. Ada trader dia suka bahagi 10,000 pip. Pada saya lain. Kalau saya ada modal 1,000, okey, saya akan pecahkan kepada cara saya analyse graf tu. Kalau saya jumpa satu analisis yang confident, saya akan masuk terus dengan bahagi 1000. Tetapi kalau saya kurang confident, medium, saya sebenarnya ada explain dalam Facebook ataupun chapter-chapter sebelum ni. Kalau saya kurang confident, saya bahagi 2000. Kurang lagi confident, saya bagi 4000. So lot yang saya guna tu kalau medium lah, saya panggil. Kalau high confirmation, contoh kalau $1000, saya akan guna $1 lot. And then kalau medium, saya akan guna 0.5. Kalau very low confirmation, low confirmation lah, 0.25. Tapi kalau memang tak ada confident langsung, memang rasa tak perlu lah, tak payah masuk lah, macam tu, senang, tunggu. So macam saya banyak masa, so memang saya pilih time frame H1 ni berbela lah. Sebab saya suka mengadap graf ni. Graf ni sebenarnya tak memberi tekanan, tapi dia memberikan satu keseronokan. Sebab saya anggap trading ni adalah satu pekerjaan. Saya happy, saya suka tengok number macam saya explain sebelum ni lah. So apa lagi yang saya tak explain, saya banyak dah skip ke sini dah. Macam saya cakap H4 mungkin pergi 1 minggu, daily boleh pergi 2 minggu ke 1 bulan, weekly 1 bulan ke atas. Dia punya lingkungan, nampak je kita tengok graf weekly,
satu batang candle, tetapi perjalanan bila kita buat satu analisis tu mungkin bacaan dia dalam tempoh 1 bulan, nak kena take profit kita ke, nak kena stop loss kita ke 1 bulan. Kalau H1 dia mungkin dalam teruk-teruk 2 hari. Kalau hari ni, esok ataupun lusa, 3 hari lah, 3 hari. H1 tu, kalau H4 lagi lah, seminggu mungkin lebih pun. Okay, so tanya diri sendirilah, kalau anda bekerja tak banyak masa, rata-rata orang saya tengoklah yang professional trainer selalu H4 yang dia orang pakai. Yalah, mungkin dia orang suka drag take profit tu lebih panjang, ataupun H4 ni memberikan lebih confident level lah kepada analisis dia orang. Macam saya tak, saya memang suka pakai H1 je. H4 saya rasa lambat, itu saya. So mana-mana okey. Okay, pasal stop loss pula, saya tak guna stop loss. Bila saya masuk satu lot, yalah, benda ni kalau nak jadi kan, pernah terjadi. Saya tak ingat tahun berapa, ada satu pair chef masa tu, dia bergerak sampai 2000 pip. Dia ada news lah, ada satu major issue dekat chefnya currency ni. So mana-mana yang pair yang relate dengan chef, semua buat gila, pergi 1000 ke 2000 pip. Tak kira lah G chef ke, E chef ke, apa lagi, out chef ke, semua buat gila. Ada, saya ingat 5 tahun ke atas lah dalam murah. Tapi jarang-jarang lah. Sekarang saya tengok untuk graf berlaku gila macam tu, makin lama makin kurang. Sebab jumlah trader makin ramai. Bila jumlah trader makin ramai, dia punya volatile, orang panggil apa? Berat. Dulu mungkin, ini pendapat peribadi juga dulu tak ramai trader. Bukan tak ramai, dah ramai, tapi sekarang lebih ramai. So bila lebih ramai ni, lebih pemberat dia slow. Masa tak ramai dulu, kurang, bukan kata kurang sikit pada sekarang. So kalau dia nak speed, dia speed je. Nak turun, dia turun. Memang dulu betul. Saya ingat kalau orang 8 tahun dulu kot, 10 tahun, masa tu GJ memang best kan trade, especially masa Nafam Peru. Pair ni akan bergerak 200 ke 300 pip. Even satu hari pun dia boleh pergi 100 ke 200 pip. Memang sedap masa tu. So sekarang tak adalah, GJ pun letih lah. 50 teruk-teruk 150 ataupun 200. Itu pun jarang-jarang lah. Dulu selalu. Okay, cara saya pula. Saya ambil contoh cara analisis. Nanti kita akan refer dekat graf juga. Cuma saya explain dekat sini dulu. Contoh saya tengok GBP USD. Susah untuk saya mengatakan GBP USD ni nak naik ataupun turun, sebab saya tak tahu yang mana GBP kuat ke. Contoh GBP USD naik lah, contoh saya tak tahu naik tu sebab GBP gagah ke ataupun sebenarnya sebab USD lemah. So untuk menguatkan saya punya teori technical analysis ni, saya akan compare lagi satu GBP. Contoh saya ambil GBP JPY. So saya tengok GU naik, GJ naik. So saya tahu dekat sini bukan USD punya isu, bukan Japan punya isu. So isunya GBP gagah. Tapi sebaliknya, kalau saya tengok GU naik, GJ relax lah, something wrong. Probably mungkin USD yang lemah. So saya akan cari lagi satu pair USD. Contoh saya ambil Euro USD pula. GU naik, EU naik. So saya tahulah USD lemah. So saya suka buat comparison macam tu. Sebab tu kalau tengok dekat MT4 saya sekejap lagi, saya memang ada banyak pair lah. Saya buat selection untuk saya buat comparison. Bukan pair, comparison currency. Okay, tentang persen pula, target contoh. Sebenarnya kalau saya sendiri, saya letak 10% tu secara asas yang saya rasa saya boleh buat. Sebab saya depend pada, ada hari tertentu saya boleh buat lebih, dan pada hari tertentu saya boleh buat kurang. So yang lebih akan cover yang kurang lah. Susah kita nak target 10% kalau kita tak kira betul-betul dari segi lot kita nak masuk, berapa peak kita nak tangkap. So dia depend juga, yalah, kita assume nak dapat 10%, tetapi hari tu market tak bergerak sangat. Mungkin untuk main range dalam 30 ke 50 pip ataupun lebih rendah. So susahlah nak tangkap, sebab dari segi lot yang kita guna tu kecil kan, atau bukan kecil, standard yang untuk macam mana cakap macam saya cakap tadi lah, kalau saya nak $100, kalau akaun saya 1000, saya guna $1. Contoh saya nak 100 USD lah.
Tapi hari tu graf bergerak 50 pip. Macam mana saya nak tangkap? Tak boleh ya. So maksimum saya boleh dapat 50 sebab graf bergerak 50 pip. So untuk cover benda tu, saya banyak masuk pair lah. Saya masuk GU, saya masuk U, saya masuk EJ, macam-macam pair. Untuk yang ni dapat 2%, ni 2%, macam tu lah untuk saya dapatkan 10%. Nanti saya akan, ni teori, semua teori pemahaman asas dulu. Okey, tentang pemilihan lot saya dah cerita tadi. Kalau saya confirm, saya akan masuk bahagi 1000 pip. Kalau saya tak confirm, saya bagi 2000. And then kalau paling low lah, low confidence, saya bagi 4000. Tapi saya guna sistem layer lah. Okey, yang ni cara saya. Lain orang lain cara. Teknik dan indikator yang saya guna, ini pun pendapat peribadi ya. Saya hanya menggunakan comparison pair untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesuatu currency. Saya refer pada trend dan juga trend, maksudnya graf naik turun, high, low, double top, double bottom. Itu je. Lain-lain indikator moving average ke RSI ke OHLC ke, semua saya tak pakai. Saya tak pakai. Bukan kata selama 12 tahun saya tak pakai. Daripada tahun 2008 sampailah sekarang 2020, macam-macam indikator saya buat. Saya pernah pakai BBMA, saya pakai MA, saya pakai RSI, pakai stop. Kadang satu chart tu sampai 4-5. Tunggu yang tu bersilang, yang ni bersilang. Akhirnya saya pening. Saya buat keputusan, saya back to basic. Sebelum wujudnya zaman MT4 dulu, sebelum adanya orang refer indicator. So, itulah kaedah dia. Dia akan cari high, low, double top, double bottom. Sebenarnya itu adalah support and resistance juga lah sebenarnya. Okay. Saya tidak menggunakan mana-mana indikator sekarang ni lah. So, saya juga tidak percaya pada, tadi saya cakap saya ikut pattern. Sebenarnya maksud saya pattern kat sini adalah candlestick berbeza dengan pattern graf naik turun tu. So saya tak, saya kena tambah sebenarnya pattern candlestick. So saya tak refer, saya tak ada hafal jenis-jenis orang panggil apa, doji, apa lagi, morning star, night star, afternoon star, semua saya tak tahu. Saya tak pernah kaji benda tu. And then saya tak juga menggunakan EA sebab saya memang suka trade. Kalau saya bagi kat robot jalan, saya tak ada keseronokan lah. Walaupun yalah, saya nak kata terkejar-kejar nak profit, tak juga. Seronok lah, saya seronok untuk trade manual. Boleh, EA kalau zaman saya daripada 2008 sampai 2020 sekarang kan, 12 tahun, macam-macam EA ada dengan saya. Matingga ke, apa jenis, ikut movie average ke, nak ikut RSI, semua ada. Tapi itulah macam saya cakap tadi, saya tak ada fun guna benda tu. So saya suka trade manual. Saya seorang trader sendirilah. Okay. Pemilihan candlestick, bar chart, line chart. Dia ada 3 kalau kita pasang dekat MT4 tu. Kita pulang mana-mana boleh. Macam saya pernah pakai candlestick, saya pernah pakai bar chart, saya pernah pakai line chart. So at last saya memilih bar chart dan line chart. Saya tak nak candlestick sebab saya tak nak terkeliru sebenarnya dengan pattern-pattern yang saya cakap tadi kan. Kalau nak refer pattern pun saya tengok pattern market tu sendiri sebenarnya, bukan pattern candlestick. Saya tak hafal semua jenis-jenis pattern tu. Okay, entry point, loss, stop loss dan take profit. Entry point, saya jumpa je analisis, tak kisahlah saya dah terlewat masuk ke, saya terus je masuk. Kalau saya confident, saya masuk dengan nilai lot yang bagi 1000 tu. And then saya akan start buat layer every 20 pip. Kalau saya tengok jarak tu tinggi, saya akan buat 30 pip. And then kalau dia dah dekat, ataupun saya tengok TP saya ni dekat, saya akan masuk lebih rapat sebenarnya. Mungkin 10 pip saya masuk dah, tambah. And lot bergantung pada confirmation type yang saya cakap tadi lah. Stop loss no. Dulu pengalaman saya, kebanyakan trader memang suka pakai stop loss. Okay, tak ada salah pun. Stop loss ni sebenarnya memberi orang panggil mengurangkan risiko. Bila pak kena stop loss, itu je kerugian yang nak ditanggung. So macam saya pernah dulu, mungkin saya tak pandai kan, bila saya pakai stop loss ni, asyik kena stop loss je. Padahal pergi je take profit tu, pergi je TP kita tu, tapi kena makan stop loss dulu. Mungkin silap, mungkin saya tak pandai baca, saya stop loss tu
dekat ataupun salah. Mungkin ada orang yang lebih baik lah yang tu. So ceritanya saya buat recovery through pair line lah. Sebab tu saya ada banyak pair. So ada yang floating negatif, ada yang positif. So yang cover each other lah. Ada lagi cerita? Tak ada lah. Okay, so saya pergi dekat MT4 lah. So sekarang berapa minit dah? Okay, ni semasa akaun saya 6.5. Kalau perasan kat sini akaun ada satu je. Kalau dekat Instaforex ni, Instaforex UK, saya tak ada akaun Instaforex Zen, Instaforex Demo, tak ada. So memang akaun ni akaun real UK lah. So akaun status masa saya 6.5, equity 57. Saya floating dekat EG ni sebenarnya. Lot EG sekarang ni pun teruk dah ni 18. EG saya floating 18 dah ni. Nampak? Lot 18, floating now tu lebih. EU $6, UJ $3. Tengoklah market esok macam mana. Kalau EG naik lagi, floating tambah lah. Tapi jumlah 761 ni, floating ni bagi saya normal. Saya floating paling teruk dalam sejarah 1008 nak ke 6.5 ni. Floating paling teruk equity pernah tinggal sampai 2000. Kan modal 1008 dah buat up sampai 4000, 4000 setengah. Suddenly equity drop balik sampai 2000. Tu teruk lah. Ya ke? Saya ingat 3000 lebih floating. Maksud akaun masa tu balance 5 lebih. Balance 5 lebih, equity 2, floating 3 lebih. Saya ingat teruk kali ni MC lah. Tak, dah sekali dia tutup dengan untung juga. Okay, kita pergi kepada sebab EG kan. Okay, cara saya analyse. Saya baca EG ni, terjunan dia jauh ni. Dia boleh pergi sampai sini 60 pip. Dan sebenarnya kalau dia turun sini pun dengan lot yang saya masuk ni, sini pun dah clear dah ni, sini pun dah untung, tapi tak nak lah untung sikit lah. Betul banyak saya TP kat sini 60 pip, 60 darab 18 EG ni mahal sikit, darab anggaran 20 lah, 1200, double lah. Kalau saya kena TP tu double lah. So saya sebenarnya macam saya cakap lah, saya buat high low je. Sini high low. Kalau tu pun dia pergi sini satu lagi, sini mungkin dia akan pergi next time lah, bukan sekarang. So dia akan turun dulu. Turun kena TP, saya kena beringat saya tak boleh hold sampai sini, tak mungkin lah. TP saya belah dulu. So saya juga ada post apa tadi, post EU. Okay, kita tengok EU sekejap. So EU ni dia boleh naik lagi, dia boleh naik sampai, sebenarnya kalau line ni saya perasan ni, kalau saya tengok H4 ni sini lah sebenarnya. Sebab tu saya suka main high low je. Saya tak suka nak pakai ni moving average dekat H4 ni, saya tak refer sebenarnya ni. Saya banyak refer H1, cuma saya tarik sebelum ni, saya jumpa point to entry price tu lah. So saya target sampai sini, dia akan buat reversal. Yang bestnya esok kalau dia buka market tu sampai sini. Lupa. Hari ni hari Ahad malam ni. So esok pagi, Isnin pagi lah. Isnin pagi 13 hari bulan. So hari ni 29 hari bulan. Hari Ahad. Kalau buka sini, memang best lah. Saya harap benda tu terjadi pada EG juga. Kalau EG buka sini, Alhamdulillah akaun ni boleh pergi 7.5 terus. And then saya juga nampak dekat EJ kalau perasan dia turun sini, okay, sini satu, sini pun kita agak 2, dia turun, pergi sini dia sangkut lagi sekali, 3, turun lagi. So saya jangka dia akan terjun yang panjang lah. EJ ni saya sangkut, saya akan masuk esok. Lah ni saya tak masuk tapi esok saya akan masuk. So macam tu lah. Saya nak explain mengajar macam mana dia tak boleh lah. Macam ni saya pakai. Kalau perasan, kalau saya besarkan, perasan tak? Nampak moving average ni mewakili line chart saya sebenarnya. Line chart yang ni saya ganti sebab saya tak boleh nak masuk dua-dua. So saya ambil mula-mula dalam bentuk bar chart, and then saya buat moving average ni sebagai line chart. So bukan moving average yang saya guna ni sebagai indikator sebenarnya, dia adalah line chart. And then candlestick maaf lah saya tak pakai. Saya tak boleh, saya smart tengok candlestick ni. Saya rasa macam time dia buat tukul ke atas kan, ingat benda naik tak. Kadang-kadang ada ketiga sambung turun pun ada. So saya tak pilih yang tu, tak apalah, kaedah masing-masing kan, tak ada masalah, mana-mana pun okey. So EJ esok saya akan masuk, saya akan TP panjang sikit lah kalau nak ikut-ikut lah. Cuma kalau EJ esok buka-buka naik, seharian naik,
Boleh bayanglah floating saya dengan lot $18 ni. Boleh bayanglah saya akan pergi berapa. Okay. Saya rasa itu je lah kot. Mungkin saya akan fikir lagi macam mana cara penerangan yang lebih baik. Sebab sekarang ni saya dalam tak reti tau nak explain macam mana. Bila saya analyse, saya suka analyse kan. Saya boleh analyse, tapi bila saya nak explain, nak cerita, saya tak tahu orang faham ke tak. Sebab konsepnya mudah je. Kalau saya tengok easy ni, saya konsep high-low je. Saya consider, yelah sebenarnya saya boleh buat line dekat sini pun boleh sebenarnya. Mana-mana boleh. Kat sini saya ambil 2 ni. Kalau ni, kat ni pun boleh juga. Mana-mana je. Cuma saya kata, dia akan turun dulu. Saya tak kata dia akan pergi sampai dekat line ni. Itu je. Nak explain detail susah. Tapi kalau perasan, tak ada. Saya tak ada refer indikator mana-mana lah. Saya dah serik lah. Indikator ni membantu sekejap sekat jalan. Bila orang sudah percaya, bukanlah 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Hari keempat, lingkup, profit lingkup, modal berlingkup. So tak apa, sekarang saya relax macam ni. Saya suka. Almost boleh panggil naked lah. Naked saya ni dalam bentuk bukan candlestick tapi line chart. Tu je lah. Tak ada apa lah nak cerita tu je. Apa-apa untuk akaun kedua pula. Mana kedua tak boleh. Oh lah, hang lah pula. Ok lah, setakat tu ya dulu. Hang lah. Akaun kedua daripada 1000 dah jadi 4000. Kalau ikut persen, logiknya 400 lah. Tapi ada floating sikit, ada floating 400 kot. So akaun sekarang dalam 37. Ok, esok saya sambung dengan chapter seterusnya lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya kepada semua. So lupa nak promote. Hari ni saya promote Chelsea. Chelsea ni saya pergi Stadium Chelsea tahun lepas dengan Fairuz EA dan juga staff saya Encik Amir. Kita visit stadium, tak masuk dalam pun, dekat luar ambil gambar je. Sebab ada kat London masa tu, halang-halang ni. Itu je lah. Ok lah, selamat berjaya untuk seminggu-minggu depan dan sampai bila-bila. Assalamualaikum dan salam sejahtera.